Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa ta'alamu wa ta'alim wa tadhakkaru wa tadhkira wa nafa'u wa la yanfa'u wa la yanfa'u wa la istifadah wal hasanatu masaka bi kitabih rasulihi wa ala huda wa dalalatu ala khair ibtigha wa ila marqatil subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang mulia, di dalam rumah Allah. Sama-sama kita niat i'tikaf. Kita berada dalam rumah Allah. Bila kita niat i'tikaf, maka duduknya kita pun dapat pahala. Dan alhamdulillah, kita berada pada hari yang mulia, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, merupakan Aidul Muslimin, hari perayaan bagi umat Islam. Dan juga kita hari ini, negara kita menyambut hari yang bersejarah, hari penubuhan negara Malaysia. Dan memang kita sekarang pun dalam bulan kebangsaan, kita baru menyambut sambutan hari kemerdekaan. Maka hari ini kita nak sentuh sedikit tentang isu kemerdekaan dari pandangan Islam, isu kemerdekaan dari pandangan Islam. Sekarang bulan Safar, tahun lepas kalau tak silap saya, sambutan hari merdeka tu dengan Ma'al Hijrah tu memang rapat. Tahun lepas kalau tak silap, hari sambutan hari merdeka dengan hari Ma'al Hijrah tu dia rapat. Dan saya ada sebut persamaan antara kemerdekaan dan hijrah. Kenapa merdeka itu penting? Kenapa merdeka itu penting? Maka jawapan dia adalah kenapa hijrah itu penting. Satu ketika dahulu Nabi SAW ketika permulaan Islam di kota Mekah, bagi dia ditindas dengan para sahabat. Para sahabat ni tak bebas untuk mengamalkan agama Islam. Bahkan tak boleh ijtihad yang dia ni memeluk agama Islam. Kalau ada sahabat yang diketahui dia memeluk agama Islam, dia akan diseksa. Dia akan diseksa dengan kejam. Seperti kita lihat kisah Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Amr bin Al-Arad contohnya, bagaimana diseret atas bara api, macam mana keluarga Ammar bin Yasir, ibu dia Sumayyah dan ayah dia Yasir dibunuh, dan banyak lagi kisah-kisah bagaimana para sahabat ni kena seksa, kena pukul, tak bebas untuk beragama. Ketika tu Masjidil Haram tu, Kaabah tu dikelilingi dengan patung-patung berhala. Dikelilingi dengan patung-patung berhala. Orang-orang musyrikin dia menguasai Masjidil Haram ketika itu. Umat Islam tak boleh nak semayang depan Kaabah, tak boleh. Maka satu ketika Nabi SAW solat depan Kaabah, maka orang musyrikin ini dilihat Nabi ni semayang, maka dia ambil najis, dia ambil perut unta dengan kotoran-kotorannya, yang kotor tu dia letakkan di belakang jasad Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud. Sampai punya berat najis tu, perut unta yang berdarah-darah semua tu dengan ususnya tu, Masya Allah, dia letak sampai berat Nabi tak dapat nak bangun daripada sujud ketika itu. Dan para sahabat pun sama. Ada yang cuba-cuba untuk baca Al-Quran di hadapan khalayak musyrikin, akhirnya dipukul dengan kejam. Subhanallah. Jadi itu tak bebas. Umat Islam ketika berada di kota Mekah bersama dengan Nabi SAW tak bebas untuk beragama. Maka begitu juga yang berlaku di tanah air kita. Maka penjajah ini dia datang menjajah sebuah negara, maka salah satu selain tujuan dia untuk merampas hasil negara, maka salah satu tujuan dia juga untuk dia mengembangkan agama dia. Dia untuk menghapuskan Islam.
Kalau kita buka sejarah, banyak masjid-masjid ditutup satu ketika dahulu, disekat pengajian agama ni disekat, tak boleh menyampaikan secara bebas. Maka subhanallah, maka kita lihat begitu. Sehingga kalau kita tengok filem dulu-dulu, mana ada orang pakai tudung sangat? Tudung pun tak ada. Kalau kita tengok cerita zaman dulu-dulu, tudung pun tak ada. Kalau perempuan ni dia ambil kain pelikat je, kain pelikat je dia tutup kepala dia macam tu. Memang tak ada tudung pun zaman dulu, tak wujud tudung. Subhanallah. Tapi subhanallah, bila merdeka, maka kebebasan itu untuk beragama itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Bagaimana kita bebas untuk beragama. Subhanallah. Jadi kerana itulah hijrah itu penting. Hijrah itu dianggap penting kerana ketika Nabi berhijrah, disitulah bermulanya lembaran baru dalam kalender umat Islam. Dalam sejarah umat Islam bermula lembaran baru. Ketika di kota Mekah, umat Islam tak dibenarkan untuk berjihad, tak ada kekuatan untuk membela diri. Sabar saja. Ayat Quran ketika Nabi di Mekah dengan para sahabat, sabar, wasbiru, sabarlah kamu. Dan tak ada kekuatan untuk membela diri sendiri yang ditindas. Tetapi ketika di Madinah setelah berhijrah, umat Islam ada kekuatan. Maka di situ baru ada perintah jihad, keizinan untuk jihad. Siapa yang lawan, kita lawan balik. Siapa yang cuba untuk ceroboh kita, kita lawan dia balik. Kita defend, kita jaga negara kita. Ketika di Madinah, umat Islam dah ada kekuatan untuk membela diri. Maka ketika begitulah juga dengan merdekanya kita. Sekarang ini merdeka, kita ada kekuatan untuk membela diri kita, untuk membela negara kita daripada ancaman musuh. Kerana itu merdeka ni dengan hijrah ni lebih kurang sama. Cuma ketika zaman Nabi SAW, cara mereka merdeka adalah dengan mereka berpindah daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah untuk melepaskan diri daripada cengkaman kaum musyrikin. Cara mereka merdeka tu adalah dengan berhijrah, berpindah. Tetapi cara kita merdeka adalah kita mengusir penjajah daripada tanah air kita. Maka itu. Tapi konsepnya sama, kemerdekaan. Subhanallah. Jadi kerana itu merdeka tu, ketika panjanglah cerita dia, dipendekkan cerita, ketika Saidina Umar nak bentuk kalender hijrah, masa tu belum nama lagi kalender hijrah, masa tu dinamakan kalender orang Islam, kalender umat Islam. Maka dibincang, kita nak start tahun yang pertama tu daripada tahun mana, tahun Nabi lahir ke, tahun Nabi wafat ke, tahun macam mana ke. Maka setelah berbincang, maka mereka kata peristiwa yang paling besar dalam Islam ni adalah hijrah. Maka kalender Islam tu bermula daripada tahun hijrah. Kerana kalender Islam apa? 1444. Maksud dia itu bermula daripada tahun hijrah Nabi SAW. Subhanallah. Maka samalah juga dengan kita hari ini. Bila kita merdeka, bebas daripada ancaman cengkaman penjajah, maka kita bebas untuk beragama. Kita lihat hari ni, tempoh 65 tahun. Hanyalah walaupun sebelum merdeka tu lagi pun sebenarnya dah ada pusat-pusat pengajian, pondok-pondok pengajian. Tapi yang rasminya berkembang secara pesatnya, secara ofisial dan teraturnya adalah setelah merdeka lah. Kita lihat hari ni berapa banyak masjid-masjid yang ada di seluruh negara kita, berapa banyak surau-surau yang ada, berapa banyak ustaz-ustaz yang ada. Dulu tak ada. Dulu kalau nak jadi nak belajar agama ni kena pergi Mekah. Ulama-ulama dulu tanah Melayu dia pergi Mekah belajar. Mesir pun tak ada lagi masa tu. Tak ada lagi orang Melayu hantar anak-anak pergi ke Mesir. Masa zaman dulu-dulu kan hantar pergi ke Mekah, belajar di Mekah. Subhanallah. Nak jadi ustaz tu kena pergi belajar di Mekah. Hari ni berapa banyak para alim ulama dilahirkan dalam negara kita sendiri. Dalam negara kita sendiri pun dah ada pusat pengajian melahirkan para ulama. Masya-Allah. Alhamdulillah. Orang hafiz Al-Quran, orang yang hafiz Al-Quran dilahirkan di dalam negara kita sendiri. Berapa banyak pusat-pusat pengajian agama hari ini, madrasah-madrasah, pondok-pondok, pusat-pusat pengajian Islam, universiti. Subhanallah. Jadi itu yang paling penting adalah kita bebas. Kenapa? Kerana
kejap lagi kita akan share satu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita nak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang dia biasa kita dengar, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini salah satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ni nampak macam simple, ya. Allahumma inni, ataupun kalau kita baca ramai, Allahumma inna lah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta berlindung daripada kesedihan, kerunsingan dan kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta berlindung daripada lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Aku minta lindung daripada sifat pengecut dan takut, bakhil, kedekut. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Aku minta lindung daripada cengkaman hutang ataupun dikuasai oleh manusia. 1 2 3 4 5 6 7 8 perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Simple saja, doa dia sekejap je, singkat, ringkas, tapi subhanallah, isi kandungan doa ni sangat dahsyat, ya. Kenapa? Dalam doa ni secara tidak langsung Nabi SAW mengajar kita apakah perkara-perkara yang boleh menghancurkan kita. 8 perkara ni kalau ada pada satu individu, rosak individu itu, dia tak akan berjaya. Kalau 8 perkara ni ada pada sebuah negeri ataupun sebuah negara, binasa negara tu. 8 perkara ni kalau ada dalam sesebuah bangsa, binasa bangsa itu. Ini 8 perkara yang terbukti berjaya menghancurkan, berjaya menghancurkan banyak orang, masyarakat, individu, negeri dan negara, ya. Jadi apa dia? Pertama sekali kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta berlindung daripada al-ham, kerunsingan, dan al-hazan, dan kesedihan, ya. Apa perbezaan antara al-ham dengan al-hazan? Al-ham ini runsing untuk perkara yang belum berlaku. Al-hazan sedih terhadap perkara yang telah berlaku. Al-ham ni dia runsing perkara yang belum berlaku. Nanti saya ni macam mana, nanti saya ni kalau berlaku ni macam mana, kalau berlaku, kalaulah saya kena buang kerja nanti macam mana, habislah saya. Kalau syarikat saya bankrupt nanti macam mana, runsinglah saya, habislah saya. Kalau saya kena buang kerja nanti macam mana, kalaulah saya jatuh sakit nanti macam mana, kalaulah saya accident nanti macam mana, kalau banyak sangat benda yang dia takut. Benda tu belum berlaku tapi runsing, itu nama dia alham. Alham ini kalau ada pada seorang, rosak. Rosak sebab apa? Sebab dia akan runsing, hidup dia tak tenang, padahal benda tu belum berlaku lagi, tapi banyak sangat andaian. Kalau ni macam mana, kalau syarikat tutup macam mana, kalau saya kena buang kerja nanti macam mana, kalau ni macam mana, kena macam mana. Jadi alham ini punca dia kerana tidak ada tawakal, ya, kerana tidak ada tawakal. Jadi ubat kepada alham ini adalah tawakal. Kita memang tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita, ya. Memang kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita, tapi kalau nak ikutkan runsing, takut, kan, maka duduk kat mana-mana pun boleh musibah. Nak naik kereta takut nanti accident, kan, naik motor takut accident, habis tu naik LRT pun boleh rosak juga, takut jatuh LRT berjambatan tu. Kalau naik bas pun takut juga boleh accident, naik basikal pun takut boleh accident, jalan kaki pun bahaya juga, boleh kena langgar. Habis tu macam mana, duduk dalam rumah je lah, tak payah keluar, dan takut sangat, semua benda takut, kan. Jadi kita ubat dia adalah tawakal. Keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, keluar je, kan. Jadi ubat kepada alham ni adalah tawakal. Jangan fikir nanti kalau akan datang saya kena ni macam mana, saya kena ni macam mana, saya kena macam mana. Benda tu belum berlaku dan
Apa yang berlaku itu adalah keputusan Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Jangan rusing terhadap perkara yang belum berlaku. Itu alham. Alham ni kalau terlalu banyak sangat rusing. Dan bukan pula bermaksud kita tak perlu melakukan perancangan awal. Jangan salah faham. Maksudnya perancangan awal kena buat, tapi setelah buat perancangan tawakal kepada Allah. Tak perlu rusing sampai tak boleh tidur malam, sampai balik family, balik rumah stres, anak datang bergurau sikit dia marah, mau jerit-jerit sebab ada stres. Dengan bini dia pun dia jerit-jerit sebab ada stres. Dengan kawan pun dia jerit-jerit stres. Orang stres ni jangan kita terlanggar sikit pun boleh jadi gaduh besar. Stres sebab alham, terlalu banyak runsing. Yang kedua Nabi kata apa? Wal hazan, minta berlindung daripada al hazan, sedih. Al hazan ni sedih terhadap perkara yang telah berlaku. Dia dah ditimpa musibah tu, dah berlaku kepada dia, sama ada kekurangan harta ataupun nyawa ataupun apa sahaja, maka jangan sedih. Ubat dia adalah ar-ridha. Ubat kepada al-hazan ini adalah ar-ridha. Ridha ni maksudnya kita redha, kita berlapang dada terhadap takdir Allah. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Tuhanku, bil Islam dina, aku redha Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, aku redha Nabi Muhammad sebagai rasulku. Jadi kita redha. Kita redha terhadap Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Bila kita redha terhadap takdir Allah, insya-Allah Allah redha kepada kita. Tapi kalau kita pun tak puas hati lawan kepada ar-redha ni, tak puas hatilah, tak puas hati kepada takdir Allah, maka macam mana kita nak redha Allah? Kalau kita nak Allah redha kepada kita, kita pun kena redha dengan Allah. Jadi apa yang telah berlaku kepada kita, jangan kita runsing. Kita yakin itu adalah ketentuan Allah. Allah uji kita dengan itu, ini. Maka jangan ada al-hazan dalam hati kita. Sedih normal, sedih itu normal, tapi tak boleh nak move on. Itu masalah. Sedih itu normal. Sebab tu dalam kitab fiqh kata disunatkan takziah. Kalau seorang ni keluarga dia meninggal dunia, kita disunatkan takziah 3 hari. Lepas masuk hari ke-4 ke-5 dah tak disunatkan takziah lagi. Ucapkan takziah kepada orang tu tak disunatkan lagi. Sebab apa? Sebab dalam kitab fiqh kata sedih ni 3 hari. Kalau isteri kehilangan suami, maka iddah dia panjang lah, tapi kalau yang kes lain tu 3 hari je sedih. Lepas tu cukup, move on, teruskan kehidupan. Hidup perlu diteruskan. Tak perlu sedih tu berlanjutan sampai menjejaskan kehidupan kita. Tidak. Itu boleh membinasakan seorang. Itu perkara dua. Perkara yang kedua yang akan membinasakan seseorang itu al-hazan, sedih. Sedih yang melampau sangat. Kalau dalam cerita Firamli itu menangis-nangis sampai buta mata, Kasim Selamat. Menangis tak ada masalah, tapi janganlah sampai Kasim Selamat sampai buta mata kan. Macam itu. Nabi SAW pun menangis, mengalir air mata ketika anaknya meninggal dunia. Kemudian yang kedua, wa a'udzu bika minal ajz. Yang ketiga, Nabi kata, dan aku minta lindung daripada al-ajzi. Ya Allah, aku minta lindung daripada al-ajzi. Ajzi ni lemah. Wal kasal, yang keempat, dan malas. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Dan dia dalam doa ni Nabi pasang-pasangkan alham wal hazan, al-ajz wal kasal, al-jumd wal bukhul, qarabatadin wa qahr rijal. Kita akan ceritakan sebab apa? Sebab alham dengan al-hazan tadi kita dah tahu dah, memang dia sedih kan. Dia samalah alham al-hazan ni, cuma ham ni benda yang akan belum berlaku, al-hazan ni benda yang telah berlaku. Yang kedua, yang ketiga dengan keempat apa? Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Aku minta berlindung ya Allah daripada lemah dan malas. Lemah dan malas. Al-ajzi lemah, al-kasal malas. Ini perkara yang boleh membinasakan. Kalau ada satu orang ada lemah, malas, dia binasa. Kalau satu bangsa ni dia lemah, dia malas, dia binasa, hancur. Satu negara ni dia lemah, dia malas, hancur, binasa ni. Negara ke, bangsa ke, individu ke, kalau dia lemah dengan malas, hancur. Jadi lemah, apa kaitan, apa persamaan lemah dengan malas ni? Al-ajzi, lemah, dia ada keinginan nak buat sesuatu tapi tak ada kudrat nak buat perkara tu.
Dia ada keinginan nak buat satu, tapi dia tak ada kemampuan untuk buat perkara tu. Itu lemah. Al-kasal, dia terbalik. Dia ada kemampuan, dia boleh buat benda tu, tapi dia tak ada keinginan nak buat benda tu. Ya? Nampak? Itu persamaan dia. Jadi al-ajaz ini pertama sekali lemah. Jadi sebab itu kita tak boleh lemah. Kita kena kuat. Ya? Dalam Al-Quran kata apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ya, ribatil khair. Allah kata siapkan kekuatan, tunjukkan kepada mereka, ya, tunjukkan kepada mereka perkara yang kamu mampu, sekadar kemampuan kamu, tunjukkan min quwwatin wa ribatil khair turhibuna bihi aduwallah, biar musuh-musuh Allah tu rasa takut kepada kamu. Jangan tunjuk kita ni lemah, kena tunjuk kita ni kuat. Ya, Islam tak mengajar kita supaya lemah. Merendah diri, ya, betul. Merendah diri, ya, tapi lemah bukan. Kita kena kuat. Kita kena kuat dan kita merendah diri. Ketika kalau kita buat umrah, tawaf kan, sa'i sana, tawaf kan. Ketika tawaf kan ada, kita buat itibak kan, itibaknya kita buka bahu kan, kita buka bahu, sebelah bahu tu kita buka tu, kita buka bahu tu, bahu kanan kita buka. Apa cerita dia sebenarnya? Ya, cerita dia adalah sejarah dia. Satu ketika dulu, ketika Nabi SAW dengan para sahabat berhijrah ke kota Madinah, memang kota Madinah ni terkenal dengan penyakit demam, dan memang sebenarnya orang Islam pun terkena ramai penyakit demam. Maka ketika itu tersebar berita, orang musyrikin di Mekah, dia kata habislah orang Islam padan muka, nak pindah sangat pergi kota Madinah, sekarang semua dah sakit. Maka mereka datang ke kota Mekah. Nabi dan umat Islam ketika itu datang ke kota Mekah untuk buat umrah. Ya, saya tak pasti buat umrah ataupun haji, kena cek balik umrah ataupun haji, wallah. Walhasil ketika itu orang-orang musyrikin dia kata, jom kita tengok. Dia orang kata cuba intai tengok. Orang Islam dengar kata dia orang tak kuat dah macam dulu. Dia orang dah lemah sebab kena penyakit dekat kota Madinah ni, banyak penyakit dia orang kata. Ya. Sebab tu nama kota Madinah tu Yathrib, Nabi tukar kepada Taibah, Nabi tukar. Kan? Jadi walhasil Nabi perintahkan para sahabat, ketika Nabi perasan yang diorang ni mengendap daripada jauh, diorang mengendap. Nabi perasan dan Nabi kata pesan pada sahabat, waktu kita tawaf nanti kita buka sebelah bahu kita, kita tunjuk kita kuat. Kan? Dan ketika ni sa'i pun kan ada yang kena romal kan, ada bahagian yang kita kena lari anak tu. Kan? Ada kena lari anak tu. Pun sama juga. Maka sebab apa? Sebab ketika tu orang musyrikin mengendap daripada situ. Jadi dia tunjuk, Nabi tunjuk dengan para sahabat yang kita ni kuat, kita ni tak lemah. Padahal memang ada pun sebagian sahabat yang sakit pun ketika tu. Tapi Nabi kata jangan tunjuk kita lemah, tunjuk kita kuat. Kan? Tunjuk kita kuat. Maka orang musyrikin ni dia intai, dia orang kata nampak kuat je. Orang Muhammad dengan kawan-kawan dia nampak kuat je. Tak ada pun kata nampak dia orang macam lemah, nampak macam kuat je. Jangan main-main dia orang ni. Nampak? Itu dia. Turhibu nabihi aduwallah. Biar dia rasa gentar dengan kita. Tunjuk. Kan? Sebab tu setiap negara bila hari merdeka dia tunjuk aset ketenteraan dia. Kan? Setiap negara dia tunjuk dia punya aset ketenteraan dia. Sebab apa? Sebab dia orang ni itu je benda dia takut. Kan? Itu je benda dia takut. Turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum, dan musuh kamu, wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Allah kata, dan bila kamu tunjukkan kekuatan kamu, biar orang rasa gerun kepada kamu. Musuh mereka tu musuh Allah dan musuh kamu, dan sebenarnya ada lagi orang lain yang mengendap kamu yang kamu tak tahu. Tapi Allah ya'lamuhum, Allah tahu. Memang ada sentiasa orang yang dia perhatikan kamu. Kalau dia nampak kamu lemah, dia akan ambil kesempatan kepada kamu. Satu bangsa kalau nampak macam lemah, habis dia akan kena tindas. Satu negara kalau nampak macam lemah, dia akan kena tindas. Individu kalau nampak macam lemah, kan, scammer kan. Scammer tengok dia ni boleh makan kan, nampak bangsa dah kan, habis dia nampak kita macam lemah, dia pun scammer kita kan. Lalu dia nampak kita macam lemah kan, macam tu. Jadi itu dia, itu perkara yang boleh membinasakan kita. Al-ajaz, al-ajaz ini lemah. Jadi jangan lemah, kita kena kuat. Nabi SAW bila lihat para sahabat ni main kuda, main anak panah, Nabi kata teruskan. Nabi seronok, Nabi bagi galakan. Jadi kena bagi. Musuh-musuh Islam tidak. Musuh Islam dia nak kita lemah.
Macam mana cara dia? Dia bagi ni. Ya? Anak-anak muda sekarang kalau kajian mendapati anak-anak muda sekarang memang bahaya. Sebab apa? Sebab dia tak ada aktiviti fizikal. Banyak duduk dalam bilik seorang-seorang, menghadap handphone sampai tengah malam, rosak, lemah, otot dia lemah, mata dia lemah, dan hilang dia punya keberanian dia tu kena padam, kan? Menghadap benda ni. Jadi anak muda sekarang ni dia lemah, kan? Jadi itu yang musuh Islam nak. Main lawan-lawan lah, main lawan-lawan, tapi dalam ni je main lawan-lawan apa semua, padahal dia pada segi fizikal realitinya takut, kan? Kepada orang, nak berdepan dengan orang takut, tak ada keyakinan nak bercakap dengan orang, dia duduk seorang-seorang. Itu musuh Islam, ya? Sebab tu ada satu dokumentari, panjanglah cerita ni kan, waktu pun singkat ni. Ada dokumentari ni mengejutkan, ya? Dia masuk dalam negara, orang kata negara haram Israel lah, kan? Dia masuk tu, dia cek orang Yahudi ni macam mana sistem tarbiyah orang Yahudi ni. Satu perkara yang mengejutkan, orang Yahudi dia tak bagi handphone dekat anak dia, ya? Dekat Israel tu orang Yahudi selagi anak dia selagi umur belum 18 ke 20 ke, dia tak bagi handphone dekat anak dia, walaupun teknologi ni dia yang cipta, tapi dia hantar kepada orang Islam. Dia tak bagi anak dia. Orang Yahudi dia ajar anak dia biar kuat, bertenaga, pergi kebun, pergi menunggang kuda, pergi itu ini apa, berenang apa semua, biar kuat badan dia apa semua. Itu yang dia didik anak dia. Kita anak umat Islam yang menjadi mangsa benda ni, kan? Subhanallah. Baik, walhasilnya wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Perkara yang ketiga boleh membinasakan kita ataupun satu bangsa adalah al-ajzi, lemah, dan al-kasal, malas. Kalau al-ajaz tadi tu lemah, maksud dia nak buat benda tu, ada keinginan nak buat benda tu, tapi tak ada kemampuan nak buat benda tu. Kalau al-kasal terbalik, dia boleh buat benda tu tapi tak ada keinginan nak buat, malas. Nak buat boleh je, nak bekerja contohnya boleh je, tapi malas. Dia lebih seronok minta-minta, kan, daripada contohlah, kan? Ni sebagai contohnya yang terasa pula, kan? Walhasilnya dia malas, tak nak. Kalau dia bersungguh-sungguh boleh dapat je, tapi malas, tak ada keinginan. Subhanallah, itu pun boleh binasa. Kalau malas ni ada dalam satu orang pelajar tu takkan berjaya. Malas ni kalau ada dalam satu orang pekerja tu takkan berjaya. Malas ni kalau ada dalam satu syarikat tu takkan berjaya. Malas ni kalau ada dalam satu bangsa tu takkan berjaya. Malas ni kalau ada dalam satu negara tu takkan berjaya. Malas. Itu Nabi kata minta lindung daripada Allah. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, minta lindung daripada lemah dan malas. Yang kelima, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Aku minta berlindung daripada al-jubun, pengecut. Nabi kata, aku minta berlindung ya Allah daripada pengecut. Daripada sifat takut, pengecut, takut. Itu tak boleh. Itu boleh binasa. Kalau sifat pengecut ni ada dalam satu orang, rosak. Kalau ada dalam satu bangsa, satu negara, kalau pengecut, takut, binasa. Sebab tu kita kena berani. Islam mengajar kita supaya berani. Anak-anak kita kena ajar supaya berani. Macam saya kata tadilah, kan? Keberanian anak muda sekarang dilihat. Sebab apa? Sebab satu fakta yang mengejutkan. Semakin seorang ini aktif dalam media sosial, semakin dalam dunia realiti dia hilang keyakinan untuk bersosial secara realiti. Faham tak? Anak muda dalam, kan, aktif kan, sembang dengan kawan kan, dalam grup ke chatting, meriah kan, itulah stiker lah, inilah apalah, meriah. Cuba duduk depan-depan, senyap aja, tak cakap, kan? Senyap tak cakap, nak jumpa orang takut. Itu fakta yang mengejutkan. Semakin seorang ini aktif dalam media sosial, anak muda lah khususnya, ya, semakin dia hilang keyakinan untuk bersosial dalam dunia yang realiti. Subhanallah. Memang banyak orang mengadu, Ustaz, anak saya Ustaz tak nak cakap dengan orang, Ustaz, duduk dalam bilik seorang-seorang. Kalau tetamu datang pun dia tak nak berjumpa, tak nak bersembang dengan saudara mara dia tak ada kawan, Ustaz. Dia punya kawan ramai dalam media sosial aja, tapi realiti dia tak berkawan, Ustaz, duduk seorang-seorang. Subhanallah. Itu nampak tak permainan musuh-musuh Islam. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhul, dan minta lindung daripada yang ke-6, al-bukhul, kedekut. Apa persamaan antara al-jubun dan al-bukhul ni? Penakut dan kedekut, ya. Kalau dalam kalau Imam Al-Ghazali mengatakan
Kedekut itu adalah satu penyakit yang berpunca daripada penakut. Sebenarnya orang yang kedekut dia adalah penakut. Sebab apa? Sebab dia takut miskin. Kalau saya bagi kan habis pula duit saya kan. Kalau saya bagi kan habis pula. Kalau saya tak ada duit kan macam mana? Kalau waktu saya nak pakai tak ada duit macam mana? Sebenarnya orang yang kedekut itu dia orang yang pengecut, kata Imam Al-Ghazali. Sebenarnya orang yang pemurah itu dia berani. Subhanallah. Panjanglah walhasilnya itu. Kita nak syarah pun waktu pun dah singkat. Walhasilnya yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, Nabi kata apa? Wa a'udzu bika min ghalabatid daini. Aku minta lindung ya Allah daripada cengkaman hutang. Wa qahrir rijal, dan cengkaman manusia. Ya? Cengkaman hutang dan cengkaman manusia. Dua perkara yang mencengkam kita. Satu perkara yang mencengkam hutang. Satu orang kalau dilanda hutang tak mampu dibayar, Allah, tak ada makna. Dia nak makan tak selera, minum tak selera, tidur tak lena. Dia rasa macam kena rantai, kena belenggu. Setiap hari takut orang tu tanya bila nak bayar hutang apa semua, dia jadi takut. Dengan sebab tu dia ringkaskan cerita, kena kawal nafsu. Jangan seronok sangat berhutang, ikut kemampuan sendiri. Jangan seronok sangat berhutang, hidup mewah tapi akhirnya kita terbelit dalam hutang sampai satu tahap tak mampu nak bayar, na'udzubillah, minta lindung kan. Jadi jangan, lebih bagus hidup simple tapi tak hutang daripada hidup mewah tapi kena belenggu hutang kiri kanan atas bawah sampai runsing macam mana nak fikir hutang dia. Maka satu orang ni kalau kena hutang macam kena rantai, dia tak bebas nak bergerak. Yang seterusnya, yang ke-8, Nabi kata waqah dan rijal, minta lindung daripada cengkaman manusia. Inilah cengkaman manusia ni yang kita penjajahan. Kalau kita dicengkam, dijajah oleh orang, maka kita tak bebas nak bergerak. Sebab itu Nabi SAW berhijrah dengan para sahabat daripada kota Mekah pergi ke kota Madinah bukan sebab tak sabar. Ada orang kata Nabi tak sabar ke? Dengan sahabat sabar je lah. Orang uji sabar je lah. Dia bukan isu sabar tak sabar. Sabar memang sabar. Tapi kalau kita hidup dalam cengkaman orang, kita takkan baju, kita takkan berkembang, kita takkan dapat cita-cita kita. Begitulah juga dengan kita. Alhamdulillah, nikmat kemerdekaan ni satu nikmat yang sangat besar, tuan-tuan. Seharusnya kita kena bersyukur setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa memelihara negara kita dan bangsa kita dan agama kita daripada segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang itu sahaja yang sempat kita kongsikan pada hari ini. Insya-Allah kita jumpa pada waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.